kesan yang baik. Sebab hati kita ni terlalu sensitif. Telinga pun begitu juga. Jangan dengar orang ngupak, jangan dengar orang pandang, jangan dengar orang baloh. Jangan masuk capur orang baloh. Ini kita kadang-kadang talibul ilmi, kita masuk capur perbalahan di kalangan para ulama. Ini orang tak sedar diri ni. Barulah tahu ilmu sedikit, mula nak mengular. Ulama ni begini, ulama ni begini, ulama ni begini. Ini orang yang tak sedar diri. Ini dibimbangi ilmu dia tidak bermanfaat. Mana kalau kita telajak begitu, lepas pada ni kita kena jaga-jaga, kena hati-hati. Jangan cuba nak berlagak macam ke ulama juga. Ulama dia berijtihad, dia kritik. Ulama juga tak ada masalah lah, dia berijtihad dan dia berhak untuk kritik. Kita sebagai orang awam, kita ikut mana kita nak ikut, dan kita tutup mata kita daripada keburukan. Gitu je. Jangan sampai ke peringkat kita naik pentas sama-sama untuk nak kutuk para ulama. Ini kerja orang bodoh. Kena ingat, luhumul ulama masmumah, daging para ulama itu beracun. Wa fa'lullah, dan perbuatan Allah, limuntahik hurmatihim ma'lumah, bagi orang yang melanggar kehormatan mereka itu maklum. Imam Ibn Taymiyah sebagai contohnya, kita tak setuju dengan pandangan Imam Ibn Taymiyah isu akidah, sebab dia bercanggah dengan pandangan jumhur ahli sunnah wal jamaah. Beberapa perkara berkait dengan akidah yang mana pandangan Imam Ibn Taymiyah dia bercanggah dengan jumhur ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita tak ikut Taymiyah dalam hal tersebut. Kita ikut jumhur ahli sunnah wal jamaah. Dalam waktu yang sama, kita kata kata-kata itu memang kata-kata yang tidak betul. Kata-kata itu adalah satu kesesatan. Tapi Imam Ibn Taymiyah, kita tak kata dia sesat. Kita tak kata dia bodoh. Kita tak hina kepada dia. Sebab dia adalah ulama. Dia kemukakan pandangan dia tu berdasarkan kepada ijtihad dia. Mungkin kerana ijtihad dia tu Tuhan ampun dosa dia tu, tak belik. Jadi jangan kita nak kutuk dia, nak kata dia sesat, nak kata dia apa. Ini bukan cara dia itu memang sesat. Jangan ikut yang tu, jangan amalkan, jangan pilih yang tu, sebab dia bercanggah dengan jumhur ahlus sunnah. Begitulah juga dengan ulama-ulama lain, dengan ulama-ulama lain. Maknanya kadang-kadang sikap dia tu tak betul, sikap dia tu keras, maka kita jangan ambil sikap dia. Dan ulama-ulama lain kritik dia kerana sikap itu, tak apa. Ulama-ulama lain itu dia ada hak untuk mengkritik. Yang kita ni yang tak ada benda-benda duduk mengutuk. Sedangkan kalau kita tahzir kepada kata-kata dia pun dah cukup dah untuk nak menjaga orang awam daripada terpengaruh dengan dia. Sampai ke peringkat kita memburuk-burukkan imej dia tu, apa benda tujuan? Mungkin orang yang kita buruk-burukkan itu sekarang ni sedang menikmati buah-buah anggur dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tak tahu ke mana lagi. Saya ada dengar seorang ulama dulu. Dia tengok ada pelajar-pelajar mula kritik ulama. Contoh Imam As-Subki, dia kritik Ibn Taymiyah, dia ada hak. Imam Ibn Taymiyah pula kritik orang lain pula, dia ada hak. Sebab apa? Sebab dia ulama. Tak, kita jangan kita pergi kutuk juga para ulama tu. Kita sekarang kita nampak Ibn Taymiyah ni tak betul dalam isu yang dikritik oleh Imam Subki, kita ikutlah Imam Subki. Tapi Ibn Taymiyah untuk kita kata sesat, untuk kita nak kata dia kafir, untuk dia kata itu bukan kerja kita itu. Itu bukan kerja kita. Cukup dengan kita tak ikut dia dan kita ingatkan orang tentang tak betulnya kata-kata dia, itu dah cukup dah, tanpa kita menyentuh maruah dia, kita memburuk-burukkan imej dia. Imam Subki dia ada hak, kita ikut Imam Subki. Dan kita jangan ikut gentok Imam Subki. Imam Subki dia kutuk Ibn Taymiyah sebab dia sama taraf. Dia ada hak benda tu, dia sama taraf. Yang kita nak pergi kutuk juga tu, apa benda? Kita ikut Imam Subki. Hak bahagian kutuk, tu kita tak ikut sebab kita tak sampai tahap dia. Jadi kita jangan ikut yang tu. Jadi begitulah imam-imam yang lain. Imam An-Nabhani dia kata, kalau aku kutuk Ibn Taymiyah, maka aku kutuk sifat-sifat dia
yang buruk. Aku tak kutuk diri dia, aku kutuk sifat-sifat dia yang buruk. Begitulah Imam Subki bila dia kutuk Ibn Taymiyah, dia kutuk sikap-sikap Ibn Taymiyah yang buruk itu. Dan Imam Nabhani kata, apabila aku puji Ibn Taymiyah, aku puji yang baik, pandangan-pandangan dia yang baik, dan itu lebih baik, lebih banyak daripada pandangan dia yang buruk. Yang buruk jangan ambil. Yang buruk jangan ambil, kita ambil yang baik. Yang buruk jangan ambil, kita ambil yang salah jangan ambil, kita ambil yang betul. Tapi untuk kita celupakan mulut kita nak kutuk orang ulama, ini bukan kerja kita, bukan kerja kita. Begitu ya juga contoh zaman sekarang ini, duduk kutuk kepada Syekh Abdullah Al-Harari, pengasas. Syekh Abdullah Harari adalah sikap dia yang kita kata melampau, yang tidak dipersetujui oleh ulama-ulama lain. Antaranya tidak dipersetujui oleh Syekh Muhammad Ramadan, Syekh Profesor Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Tidak setuju dengan Syekh Abdullah Harari, dan Syekh Abdullah Harari pun tak setuju kepada Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, tak setuju kepada Al-Buti. Dua-dua orang ini tokoh ulama belaka. Kita dalam isu ini, ana sendiri akan ikut Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, sebab pandangan Buti itu lebih mu'tadil, lebih menepati dengan jumhur ahli sunnah wal jamaah. Tapi jangan lupa bahawa Syekh Abdullah Harari pun orang hebat juga, seorang muhaddis, bukan orang biasa-biasa. Muhaddis, cuma biasalah manusia ni ada kesilapan. Kesilapan ni jangan ikut. Hak sikap dia mudah mentakfirkan, itu jangan ikut. Tapi dalam waktu yang sama, jangan langgar penghormatan dia, sebab dia juga seorang ulama. Itu sikap yang sepatutnya kita kena ambil. Lain dengan hak bukan ulama, hak yang ahbas yang ada bersama-sama dengan kita ni, hak setengahnya bukan ulama. Dah lah ilmunya tak balas mana, amalnya tak balas mana, mulut pula kotor, itu bab lain. Kita kena kenal orang, siapa yang kita nak tikam, siapa yang kita nak kritik. Maknanya sikap dia, pandangan dia yang salah, okey, kita jaga orang ramai daripada terpengaruh dengan fahaman itu. Tapi dalam waktu yang sama, kita tutup mulut kita daripada kita mencerca, mengutuk, merendah-rendahkan, memburuk-burukkan imej dan sebagainya. Dalam keadaan mereka ini adalah orang-orang yang banyak jasanya kepada agama. Begitulah juga kalau sekarang ini kita panggil setengah-setengah ulama yang berijtihad. Dengan ijtihad dia itu tidak menepati dengan jumhur ahli sunnah wal jamaah. Itu ijtihad dia. Kita jangan ikutlah yang tu. Tapi bukan kerana satu ijtihad itu menyebabkan kita tak hormat kepada dia. Sebagai seorang ulama, jasa dia hak lain kita nak letak mana? Jadi ini kita kena sedar. Sebagai muridullah, talibul ilm, kita kena letak insaf dalam hati dia. Kutuk orang itu bukan kerja kita. Tapi tak ikut benda yang salah, itu memang sikap kita. Sikap kita tak akan ikut kecuali benda yang betul. Tapi dalam waktu kita mengutuk benda yang tidak betul, bukan mengutuk diri orang. Lebih-lebih lagi orang tu adalah di kalangan para Syekh Abdullah Harari. Siapa nak ingkari bahawa dia tu seorang muhaddis? Cuba baca dia punya sirah dia macam mana, pengajian dia macam mana. Cuma pandangan dia yang melampau tu, itu jangan ikut yang tu. Buanglah yang tu. Buang yang tak molek, ambil yang molek. Ini kita bila dengar ulama dengan ulama balah, kita pergi masuk capur juga. Kita tupas kaki. Tengok Syekh Buti kritik kepada Abdullah Harari, ataupun Abdullah Harari kritik kepada Buti, maka kita tupas kaki juga. Kita kritik juga Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Kita celupar mulut dengan Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Ini orang panggil kurang ajar. Begitu juga bila kita tengok Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti kritik kepada Syekh Abdullah Harari, Dr. Wahbah Zuhaili kritik kepada Syekh kutuk Syekh Abdullah Harari, kita pun tupas kaki juga. Kita kutuk Syekh Abdullah Harari, kita rendah-rendahkan kedudukan dia, kita rosakkan imej dia. Ini apa ni? Apa ni sebenarnya ni? Astagfirullahalazim.
Kita ni talibul ilm, kita mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Redha Allah kita tak akan dapat dengan cara merendah-rendahkan orang, dengan cara kita mengutuk orang, dengan cara kita jadikan orang tu sasaran untuk kita kutuk. Bukan cara dia, bukan cara dia. Okey, ada satu kata-kata para ulama, dia sebut idza takallamal aba, apabila ayah-ayah orang-orang tua cakap, orang tua balik contoh dia, fal yaskutil abna, anak-anak ni senyap je lah, sebab nak masuk dapur lah. Adakah kita rasa dia yang masuk dapur? Mana kita ambil mana yang kita nak, mana yang kita rasa mana yang kita nampak menepati dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu yang sama kita tahan lidah kita daripada mengutuk, menghina, mencerca orang yang ada hak, ataupun orang yang apa kita panggil, yang mempunyai untuk memperkatakan sesuatu isu, sekalipun isu tu isu yang kita dah nak terima. Jangan ikut perasaan kita, okey.